Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita keluar daripada madrasah Ramadan ni dengan taqwa, insya-Allah. Latihan dalam bulan Ramadan ni untuk latihan hawa nafsu kita ni akan berterusan sampai ke akhir hayat. Itu sebenarnya dia punya maksud. Sesuai dengan firman Allah yang selalu kita duk baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa Arab ni unik, tuan-tuan. Bahasa Arab ni sangat-sangat unik. Sebab tu kalau kita nak faham Quran dan hadis, kita nak tak nak kita kena berpandukan kepada ulama. Sebab ada alat nak menggali Al-Quran, nak menggali hadis ni, dia tak boleh kita baca macam tu, kita terjemah, kita faham. Tak boleh. Al-Quran ni sangat unik. Hatta orang Arab sendiri pun dia tak boleh nak faham Al-Quran. Bukti tuan-tuan, masa saya duduk di Al-Azhar dulu, bukti. Ada satu kitab. Kitab tu bab dekat nak hampir peperiksaan. Dia panggil imtihan. Imtihan tu peperiksaan lah. Kita tengah duduk serut kepala nak menghafal Quran. Sebab menghafal kitab. Satu-satu kitab kita mengaji di Al-Azhar, kalau ada 14 ataupun 20 subjek, kitab tebal-tebal ni. Kitab ni nak kena hafal semua ni. Di sana di sistem Al-Azhar, dia tak boleh kita pandai mereka sendiri jawab, menulis, membuat kadangan. Tak boleh. Kita kena hafal kitab tu. Sebab kitab tu dia ambil, dia buat ringkasan daripada kitab yang besar-besar tu, yang tinggi-tinggi tu dimasukkan dalam kitab ni. So kita kena hafal kitab ni. Tak boleh kita nak reka sendiri, sebab itu kalam ulama kita kena hafal. Saya ni ada satu kitab tu, kitab nama kita mengaji fiqh al-mu'asir ataupun fiqh al-mu'asarah. Fiqh al-mu'asarah ni macam fiqh semasa. Kan? Dia adalah istilah-istilah dalam kitab lama yang dimasukkan dalam kitab tu. Kan? Bila naik teksi, dia orang Arab kan? Kita buka kitab tu, tunjuk dengan dia, kita tak tahu. Kita tak faham maksud kitab, kalimah tu dia tak faham. Ini membuktikan bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni dalam bulan Ramadan ni, diturunkan sekaligus. Al-Quran ni diturunkan sekaligus dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar tu sekaligus di langit yang pertama. Lepas tu baru diturun kepada Rasulullah secara beransur-ansur. Mengikut peristiwa yang berlaku, turun sikit. Biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Jadi bila kita nak faham Al-Quran, makna nak tak nak, mesti kita kena belajar bahasa Arab. Itu first kali, mesti alim bahasa Arab. Sebab tu di kalangan para ulama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu adalah di antara orang yang diiktiraf sebagai orang yang paling fasih bahasa Arab. Paling fasih dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak keluarkan sesuatu hukum daripada Al-Quran, kita tak boleh baca Al-Quran macam kita baca tadi ni, ya ayyuhalladzina amanu tu, kita keluarkan sendiri kita dengan otak kita ni. Maka kita keluarkan dengan otak kita sendiri ni, jadi maksud tak sampai kepada mahal atau tak sampai kepada tempat yang sebetulnya. Maka sebab itulah Al-Quran ni dia sangat unik. Kena ada alat. Macam kita lah, kita nak tanam, kita nak buat longkang masjid kan. Kalau nak korek pakai tangan, saya rasa pakai tangan kita ni nak korek pakai tangan keliling masjid ni tak boleh. So kita kena pakai apa? Kena panggil kontraktor tengok tanah macam mana kan, berapa luas nak kena korek dia, berapa masa nak ambil, alat apa yang nak digunakan, kalau ada batu macam mana nak buat. Itu maksud alat, peralatan, bahan yang nak gunakan.
Samalah dengan Al-Quran. So Al-Quran, kau nak menggali hukum hakam ataupun kita panggil sebagai istilah, kita nak istidlal, kita nak ambil dalil tu. So kita kena ada alat tu. Dan nak ambil alat ni hanya ada pada siapa? Alat ni hanya pada ulama. Kita tak ulama, jadi kita tidak ada alat. Kan? Jadi bila kita tidak ada alat, tidak ada kepakaran, tidak ada bahan, maka bagi kita orang awam haram mengeluarkan hukum daripada Al-Quran. Sebab kita tak layak, tak ada kelayakan. Macam kita lah, kita ni tak ada kelayakan doktor pun. Kita orang datang minta ubat dengan kita pun tulis deskripsi. Oh, makan ubat ni, makan ubat ni, makan ubat ni. Apa berlaku pada sakit tu? Kita tak tahu benda tentang penyakit, kita bagi dengan dia. Kan? Jadi tak kena tempat. So, tuan-tuan dan puan, apa yang saya sebut sini lah, berkaitan dengan ayat Al-Quran, contoh tadi kan. Contoh ayat Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perkataan kutiba, asal perkataan kutiba ni tulis. Kataba artinya menulis. Kataba, ia menulis. Aktubu, saya menulis. Yaktubu, dia menulis. Taktubu, kamu yang menulis. Kalau kita terjemah, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah menulis. Kalau nak terjemah. Tapi kenapa kita katakan situ kutiba itu dengan makna difardukan? Sebab bahasa Arab ni unik. Satu kalimah dia dipanggil ma'anin muta'addidatin. Maksudnya makna yang sangat banyak. Makna yang sangat banyak. Tak macam bahasa kita. Bahasa kita ni tak banyak sangat lah. Kalau sebut duduk je lah. Betul? Kalau berdiri je lah. Tak ada faham lain. Tapi bahasa Arab tak. Contoh. Ana jalisun. Aku jalis. Jalis ni kalau bahasa Arab, aku duduk. Ana jalisun fi hilaqiz zikri. Contohnya, ataupun hilqatuz zikri. Aku duduk. Aku duduk dalam majlis ilmu. Duduk di sini bukan makna duduk macam kita duduk. Makna menuntut ataupun berzikir sekali. Ana jalisun fi majlisil zikri. Contohnya, zikir tu sendiri merujuk kepada ilmu. Tak mulut. Kalau kita zikir, sebut di mulut. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tapi orang Arab tak. Bila sebut zikir, belum tentu zikir. Mungkin makna tu adalah makna ilmu. Aku duduk tu dengan makna belajar, zikir tu dengan makna ilmu. Jadi aku sedang belajar ilmu. Nampak ada beza kat situ bahasa dia. lari dia punya harakat ataupun kita panggil baris tu pun dah jauh sangat dia punya makna. Ra, jim, lam. Ra, jim, lam. Macam-macam boleh baca sebab baris tak ada. Boleh baca rajulun. Kalau rajulun, seorang lelaki. Nampak huruf yang sama. Rajulun, seorang lelaki. Tapi kata kita baris, ra tu mengkasrah, jim tu kita sukunkan, dia akan jadi rijlun. Rijlun makna sebelah kaki. Kaki. Lari jauh makna dia. Boleh dapat? Sebab saya sebut benda ni, sebab kita nak baca kitab Imam Ghazali. Tapi mutaakhir ni tuan-tuan puan, boleh banyak orang-orang kita sekarang ni dah banyak menghabiskan masa dekat phone. Saya sebut jugalah, kesempatan tak banyak nak sebut tuan-tuan puan. Banyak orang kita habis ni masa dekat phone. Banyak habis masa dekat phone ni tak macam orang dulu habis masa dengan Al-Quran. Orang dulu separuh hayat, separuh waktu dia habis umur dengan Quran. Orang hari ni habis umur dengan phone ni ya. So dia tengok benda-benda kadang-kadang tu benda yang tak sepatutnya dia tengok. Terutamanya berkaitan dengan fahaman. Kan? Fahaman.
Dah ada orang mencakapkan tentang ulama ni tak maksum, kan? Ulama ni pun buat dosa macam kita juga, dia bukan nabi. Nampak? Lebih-lebih lagi Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sebab tu saya nak cerita hari ni tentang Al-Quran tadi tu. Nak faham Al-Quran, Al-Quran tu sendiri mengandungi seni dia. Tengok tadi perkataan kutiba tadi. Kalau kita tanpa ulama yang menghuraikan pada kita, kita duk faham tulis. Mana? Kutiba alaikumus siyam. Perkataan alaikum tu dia tak sebut wajib. Kalau patutnya datang perkataan wajib kat situ. Kutiba alaikum. Dia tak datang. Kutiba ilaikum. Dia tak gunakan kutiba lakum. Arab ni kebanyakan lakum boleh, ilaikum boleh, alaikum boleh. Tapi dalam keadaan ni kutiba alaikum. Jadi ulama menafsirkan kutiba alaikum tu, yang pertama adalah menunjukkan perkataan itu wajib. Puasa itu wajib. Dan wajib itu pula hanya dalam bulan Ramadan. Kum, perkataan kum tu makna khusus setiap individu wajib puasa. Nampak tak dia punya seni itu? Dia tak datang ke perkataan wajib. Patutnya senang Allah Ta'ala datang perkataan yajibu alaikum bisiyam. Senang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Yajibu alaikum bisiyam. Betul Allah Ta'ala kata macam tu. Kan? Kalau ikut akal kita ni lah. Tapi Allah Ta'ala tak datangkan perkataan wajib tu. Dia perkataan kutiba alaikum siyam. Nampak tak? Dia punya, nak faham dari mana ni? Nak faham menggunakan alat. Alat tu ada kat siapa? Ada dekat ulama'. Sungguh pun ulama' ni bukanlah maksum. Tapi kita kena ingat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Hanya sanya. Tak ada orang lain dah. Hanya sanya. Bahasa Arab kan sini, innama tu dia panggil satu istilah namanya adatu lihasrin. Adat lihasrin. Hafal. Tonton. Kena hafal tu. Adat lihasrin. Apa makna adatu lihasrin? Adatu lihasrin satu. Innama tu, kata innama tu menunjukkan khusus. Tak ada orang lain dah. Yang paling takut dengan Allah tak ada orang lain. Hanya ulama'. Nampak? Jadi ulama' dulu-dulu Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dia nak keluarkan satu-satu hukum. Dia tak semudah-mudah yang kita tengok, tuan-tuan. Nak buat keluar istimat hukum tu, nak mengatakan bahawa contohnya Imam Syafi'i nak ambil kan. Nak ambil perkataan yang kata wamsahu biru'usikum. Saya ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata idza qumtum ila shalah, dalam Quran ni, idza qumtum, apabila kamu nak mendirikan sembahyang, ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum. Perkataan wamsahu biru'usikum makna basuh kepala. Basuh kepala. Salah satu rukun dalam wudu, kita basuh kepala. Dekat sini Imam Syafi'i kata, yang dimasukkan basuh kepala tu 3 helai rambut. Ambil air, cek kepala, selesai. Nampak tak? Pasal apa Imam Syafi'i kata itu? Sebab ada ba' dekat situ. Wamsahu bi ru'usikum. Ada ba' kat situ. So ba' sini ada mengandungi banyak makna. Dan salah satu maknanya menunjukkan ilsaq. Ilsaq ni makna calit sedikit. Nampak tak? Berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW, ada hadis yang lain menyokong Rasulullah ambil ni, Rasulullah pakai serban, Rasulullah tak buka serban ni, Rasulullah ambil selit sikit. Nampak? Kalau kata basuh, makna Rasulullah kena buka serban dia, ambil kepala basuh, ambil air macam tu, itu basuh, basahkan satu kepala. Tapi dalam satu keadaan Rasulullah serban pun tak buka, macam ni ya, basuh kepala. Maknanya dekat situ, maknanya kita nak cerita sini ialah
Ulama adalah orang yang paling takut nak mengeluarkan nas tu, nak mengeluarkan hukum fatwa. Ambil wudu sah dengan cara ambil 3 helai rambut saja. Tu Imam Syafi'i nak buat keluar tu dengan rasa yakhshallaha, takut kepada Allah. Beza tak ulama dengan kita? Sangat beza dengan kita. Nampak? Tengok tentang perkataan puasa tadi pun banyak benda yang kita tak faham yang ulama faham. Banyak benda yang ulama lebih faham, lebih mendalam daripada kita sendiri. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla. Dia datang pula ada satu dia panggil satu kalimah namanya la'allakum. Perkataan la'alla tu dia panggil tamanni. La'alla dia panggil dia panggil tamanni. Tu kena mengaji tu. Kita mana nak tahu ni, orang punya kita ni nak tahu tamanni tu mendatang apa. Nabi tanya seorang-seorang tamanni tu benda apa. Kita tak tahu, saya sendiri pun tak nak faham. Kena mengaji bab tu. Bab tamanni. Ulama kata tu tamanni. Tatakun tu nama taraji. Pula. Taraji tu benda apa? Tamanni tu benda apa? Nak mengenal tentang tamanni, nak mengenal tentang taraji tu, kena mengaji satu bab lain pula tu. Kena mengaji lah ilmu alat. Alat nak menggali ilmu dalam Al-Quran. Ilmu tata bahasa Arab. Sebut tata bahasa Arab tu dia dalam orang kata panggil bahasa Arab tu. Bahasa Arab saja kita kena mengaji dari sudut grammar dia, nahwu. Kena mengaji daripada sudut saraf, perubahan kalimah. Perubahan kalimah. Contoh perkataan zikir. Ada perkataan yatadzakkaru. Zikir juga. Jadi perubahan satu-satu kalimah nampak macam serupa tapi dah jadi makna lain. Yang tu dia kena mengaji dalam bab saraf pula, tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya sini, tuan-tuan dan puan, mutaakhir ni yang berlaku yang menakutkan saya, tuan-tuan dan puan, saya lah, ialah ramai orang yang bukan ahli dalam ilmu dah mula nak cakap tentang agama. Kalau bab lain dia cakap tak apa nak takut sangat. Kalau dia cakap bab pandemik tak apa-apa lah sangat. Pasal benda tu dekat dunia je. Tapi kalau dia bercakap bab Al-Quran, bab hadis, kita bimbang, tuan-tuan puan. Pasal apa kita bimbang? Pasal tidak ada alat dia tak ada alat tapi dia nak korek juga longkang tu. Alat tak ada. Kan? Tuan pengurus dia kata kita nak kena selesai dalam masa seminggu. Tanya dia alat ada apa ni? Ni masjid ni luar. Dia kata saya ada cangkul ya. Cangkul, ada cangkul ya. Boleh siap ke ni? Ni 1 meter punya luar, dalam 1 meter, lebar 1 meter, hang boleh siap ke dalam masa seminggu? Dia kata tak ada masalah, ada cangkul ya. Alatan dia ada cangkul saja. Jadi tak munasabah lah. Maknanya hang tidak ada alat. Tanya dia pengalaman berapa lama dah duduk buat kerja ni? Dia dah baru hari ni. Sudah. Hari ni baru nak bawa cangkul itu tak ada pengalaman apa. Nampak tak? Bila kita nak kata tak apalah kalau hang tak boleh begitu kita panggil lah siapa-siapa hak pakar bagi penasihat sikit. Tak payah tuan pengurusi, saya sendiri boleh buat. Saya boleh cangkul, tak payah panggil lah kontraktor lain saya boleh. Nah, maksudnya di sini ialah orang hari ni yang tak layak, tak ada ilmu pun tentang agama, dia nak bercakap bab agama. Ini yang membimbangkan kita. Maka terbitlah macam-macam fahaman. Terbitlah mudah-mudah mengsesatkan. Di antara ulama yang disesatkan ialah Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali pada zaman dia, orang dah menggelarkan dia sebagai Zainuddin, penghias agama, Imam Ghazali. Sedangkan Imam Ghazali dalam hayat masa hidup dia, orang panggil dia Hujjatul Islam. Nampak tak? Tapi mutaakhir ni,
Ramai orang dah mula menolak ulama-ulama. Sedangkan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris pada Nabi. Macam kita ada harta. Kita ada duit. Kita ada harta lah. Bila kita meninggal dunia, anak orang lain boleh wariskan harta tu. Anak jiran kita boleh waris harta kita. Ada undang-undang macam tu. Kita ada harta, kita meninggal dunia ni adalah harta tanah 10 ekar kan, ada duit 100,000 dalam bank. Kita meninggal dunia, anak jiran kita yang tak ada kena mengena dengan kita bolehkah mewariskan harta tu? Tak boleh, tak ada undang macam tu. Nampak tak? Sebab apa tak ada undang? Sebab dia bukan waris, dia bukan ada hak untuk nak mewarisi harta. Samalah juga dengan ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya, maka sesungguhnya nabi-nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Kerana nabi-nabi tak mewariskan dalam bentuk dirham, dalam bentuk dinar. Walakinna yurithul ilma, mereka mewariskan ilmu. So ilmu tu duduk kat mana? Duduk dekat ulama. Ilmu adalah penentu kepada agama. Ilmu adalah penentu pada agama. Sebab tu ramai orang yang bercakap di akhir dia pernah bercakap tidak ada ilmu. Berpandukan kepada kepada hawa nafsu sendiri. Itu takut tuan-tuan. Sebab tu bila sebut kita tentang sesuatu ulama, saya rasa tuan-tuan baik kita diam. Kalau jumpa isu-isu kadang-kadang kita tak faham lah, kita diam. Contoh dalam Imam Ghazali, saya tak kata benda ni halal lah. Dengar tu. Saya tak kata benda ni halal nak suruh tuan-tuan pakai tak. Contoh perkataan menggunakan wafak. Wafak atau wafak? Tahu wafak? Siapa tahu wafak? Wafak lah, wafak. Kan ada tulis ayat Quran, tulis huruf-huruf yang terputus, buat tangkal gantung di leher. Dalam satu kitab juga dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Karang bab Awfaq dia panggil, kitab wafak. Ni bukan nak suruh tuan-tuan dan perempuan balik pakai wafak, tak, nak cerita. Jadi kalau kita tengok dengan hawa nafsu kita ni, kita tengok apa Imam Ghazali ni duk tulis wafak suruh orang pakai pula. Bukankah Rasulullah SAW sendiri sebut? Kan? Inna tamaim syirkul billah. Tangkal tu syirik pada Allah. Kenapa Imam Ghazali suruh tulis pula? Nampak? Jadi kat situ kita tak faham. Kita tak jumpa apa yang Imam Ghazali jumpa. So elok kita zip mulut kita. Terdiam. Itu lebih selamat tuan-tuan dan puan. Daripada kita duduk cakap, kadang-kadang kita tak tahu kita ni betul ataupun tidak. Kita rasa kita betul, pasal kita pun tak tahu mana pun ngaji. Kan? Kita bukan faham pun bahasa Arab, tak faham pun. Jadi ini peringatan kepada kita. Jadi penghuraian Al-Quran, penghuraian hadis, kita nak tak nak memang kena melalui ulama. Tak boleh secara langsung menjumbi Al-Quran tu. Kecuali ada kelayakan. Kita ni ada kelayakan nak faham sendiri, buat mazhab sendiri. Silakanlah. Tapi kalau saya rasa saya tak mampu. Tak tahulah kot kalangan tuan-tuan perempuan ni ada yang mampu. Saya ustaz, saya tak mau dah. Saya apa cerita pun Quran hadis. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, saya ikut. Kalau layak, silakan. Kalau ada kelayakan. Dia menguasai 15 ilmu untuk memahamkan Al-Quran dan hadis, dan dia dites oleh ulama pada zaman tu. Ulama semua sepakat, seluruh dunia sepakat. Okey. Kan. Ahmad Awang bin Doi layak untuk jadi mujtahid, buka mazhab sendiri, baru buka. Kalau sekadar boleh buat tesis saja, PhD saja, belum tentu tuan-tuan.
Jadi ikut ulama tuan-tuan. Saya nak pesan sangat ikut ulama dulu-dulu. Cantik dah. Ulama dulu-dulu ni dah cantik dah. Dia susun untuk orang Melayu ni, terutama untuk tanah Melayu lah kita ni. Dia susun program untuk kita tu semata-mata takut kepada Allah Ta'ala. Dia nak ajak kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terpengaruh dengan satu kalimah. Dengar saya nak abang kalimah ni. Apa kalimah tu? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu perkataan dengar macam betul, tapi di belakang dia tak betul. Nak kembali pada Al-Quran dan Sunnah ni, kalau kita ni pengikut ayah pin, tak apa. Nak balik pada Al-Quran. Nak balik ni maknanya kita kita tak balik-balik. Kita keluar pada rumah kita tak balik. Lepas tu nak kena balik ke rumah. Ke tempat asal kita. Ni kita tak ke mana? Kita duduk kat sini juga. Kita duduk pegang Al-Quran dan Sunnah elok-elok. Tiba-tiba ada kalimah, ada seruan, suruh kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Penentuan sahih tak sahih ni pun bukan kita yang boleh buat main macam tu. Allah, ulama dah susun siap nak. Kalau benda tu nampak macam kekeliruan, kita tak nak buat, kita jangan buat. Kita jangan kacau orang lain nak buat. Tu nak benar. Saya nak ajak sini tuan-tuan supaya kita ni menghormati ulama. Contoh macam tahlil lah kan. Tahlil tu benda khilafiah, maksudnya kalau duk cerita bab khilaf ni, jenuh bertekak ni, ada orang setuju, ada orang tak setuju. Ada 10 orang setuju, ada 5 orang tak setuju. Jadi benda tu kalau nak buat, tak orang buat sudah. Jadi pecah belah dalam masyarakat, kita duk bincang pula benda-benda tu, benda tak patut bincang, kita bincang. Zikir lepas solat. Ada orang kata Rasulullah buat seorang-seorang fardiyah, yang hang pergi buat berjemaah tu pasal apa? Rasulullah tak pernah buat. Soal sekarang ni, salah ke kalau buat ramai-ramai? Oh, tak salah dah tak, cuma Rasulullah tak buat. Tak ada masalah lah kalau hang tak mau buat, hang buat seorang-seorang. Tapi aku nak buat. Macam tu. Tak ada faedah kita bincang benda-benda yang khilafiyah. Ni sampai berapa ni? Habis dah? Sekarang pukul 7 minit. Ada lagi? Habis? 5 minit lagi? Sorry tuan-tuan, saya sebut benda ni sebab apa? Masih banyak sangat masuk dalam masyarakat kita sekarang ini. Orang malas nak mengaji, tapi orang suka bercakap. Kita masa tak ada kan? Bila masa tak ada, kita nak mengaji tu memang tak ada masa. So, kita banyak bercakap. Law ni kita serah pada ulama. Kita tinggalkan pertengkaran tu. Kita dielakkan pertengkaran benda-benda khilafiah. Sebab kalau benda khilafiah ni kita bincang, sampai hari kiamat dia tidak akan selesai. Dan benda khilafiah jangan bawa masuk dalam akidah. Hak khilafiah ni berlaku dalam hukum fiqh. Benda khilaf. Macam tadilah hak basuh rambut kepala ni. Imam Syafi'i kata 3 helai rambut. Imam Hanafi dah kata tak, kena basuh seluruh kepala baru nak sah wuduk tu. Kalau kita duk bertengkar, tak, ini imam juga ni, ini imam ahli sunnah wal jamaah kata kena basuh satu kepala baru sah, yang hang duk basuh 3 macam apa? Yang kau ni kata tak, dia kata Imam Syafi'i kata boleh. Masih duk bertengkar aku. Dia tak betul tu. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak dah ada 5 minit lagi, saya nak baca jugalah kitab Imam Ghazali ni. Pesanan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan supaya kita menghormati ulama dahulu. Ulama tak kira lah bangsa apa pun tu, bangsa Melayu ke bangsa Arab ke, ulama Melayu pun sikit punya banyak ke dia punya jasa terhadap kita. Kita ni bertuah bangun celek-celek mata ada perut ibu dengar dah Allahu akbar, Allahu akbar. Ayah kita azan di telinga kita. Siapa ajak tu? Bukankah ulama yang pakai kain plekat yang ajak, yang cukup rambutnya? Yang kain orang Kedah panggil kain cukin. Orang panggil syal lah. Dulu orang panggil kain cukin. Tak atas bau macam tu je. Ulama tu lah. Ulama yang tak tengok pun dunia, duduk rumah buruk. Yang ajak kita azan kita. Yang ajak
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ajak kita Allah tu Tuhan kita. Yang ajak kita, yang mengenal kita daripada alif ba ta. Siapa yang ajak? Sampai hari ni kita boleh duduk dalam masjid ni, siapa yang ajak, siapa yang didik? Kalau bukan ulama pondok, ulama yang berkain plekat yang tidak ada sijilnya. So kita jangan celupar mulut kita ni nak bercakap dan mengutuk ulama dulu. Oh ni Syekh Dr. Fatani ni tak betul ni, bawa amalan batiniah. Bawa fahaman batiniah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tak zip mulut tu dulu, mengaji dulu. Pergi mengaji dulu kitab-kitab Syekh Dr. Fatani tu. Tanya ahli dia dulu. Pergi tanya, kan ada masih lagi ada pondok-pondok. Pergi mengaji tanah. Tok Guru, betul ke macam ni? Pasal apa ni yang kata macam tu? Kita jaga zip mulut kita. Pasal banyak jasa ulama dulu terhadap orang Melayu. Yang mempertahankan negara kita, yang memerdekakan negara kita, siapa kalau bukan ulama dulu? Betul tak? British pun pening kepala. Nak bagi duit jawatan tak nak. Orang ni jawatan bagi kat orang pondok, ulama pun tak terima. Tak apa, aku duduk di rumah buruk pun tak apa. Tak makan pun tak apa. Pakai kain plekat selai tu saja pun tak apa. Asalkan jangan gadai akidah. Nampak tak ulama lu mempertahankan akidah kita? Tapi bila mutakhir ni kita dah hidup senang kan. Kita mudah kata, oh ulama dulu banyak. Tak betul rupa-rupanya tu. Banyak bid'ah yang dia buat. Masya Allah. Tabarakallah. Tu. Jadi kita kena zip mulut lah. Banyak kita diam dulu diri. Kita pergi tanya pada ahli-ahli yang betul. Tanya Tok Guru ni betul ke tidak. Apa yang dikatakan oleh hujah dekat mana. Apa dalilnya. Dalil dekat mana ambil. Tanya Tok Guru. Tok Guru yang dalam bidang dia. Kita ni tidak ada bidang. So kita jangan pandai-pandai nak bercakap. Takut salah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit 2-3 baris insya-Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, nasihat ke-24, kerjakan 4 perkara, adapun 4 perkara yang perlu engkau kerjakan itu ialah yang pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu. Kita kena ukur. Kita kena ada ukuran kita dengan Allah. Kita kena tahu. Kan? Kalau kita nak duduk dengan Allah, kita kena buat benda-benda yang Allah suka. Kalau kita nak bergaul dengan Allah, perkataan bergaul ni bukanlah kita duduk, maksudnya bergaul macam kita bergaul dengan kawan. Maksudnya kehidupan kita ni sentiasa merasai Allah tu bersama dengan kita. Sentiasa merasai Allah pandang kita. Sentiasa kita pun pandang Allah dengan mata hati kita. Maka kita kena perhatikan amal kita tu. Kena perhatikan amalan yang kita buat. Yang pertama daripada sudut rukun amalan yang kita buat. Rukun sembahyang sempurna ke tak rukun kita tu. Sembahyang kita tu rukun sempurna tak? Cuba perhati tengok, kadang-kadang ternampak jugalah di kalangan ni. Kadang-kadang nak tegur takut kena marah kan. Tapi ada juga yang buat kadang-kadang tu contoh solat. Rukun sujud. Rukun sujud. Ada orang sujud yang tak sempurna. Kaki dia tak lipat lah. Orang tak panggil tak lipat kan. Letak macam tu je. Macam ni. Ibu kaki ke atas. Tak sah solat. Nampak tak? Kalau macam tu kita nak bergaul dengan Allah macam mana? Mana bergaul dengan Allah ni mana? Dengan amalan. Memperbetulkan amalan. Jadi kena betulkan amalan solat kita. Kena betulkan daripada sudut bacaan dalam solat kita. Kena cari jalan tuan-tuan. Belajar sampai ke hujung nyawa. Belajar. Bacaan betul solat sembahyang. Contoh baca Fatihah. Bagi betul baca Fatihah. Jangan main longgak-longgak. Atau longgak-longgak. Longgar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Walaccallin. Tak boleh lah. Kena cari jalan juga bagi lidah tu macam sipi-sipi, kalau tak boleh satu patut pun sipi-sipi bunyi orang Arab.
Nak perbetulkan baca tahiyat akhir. Tahiyat awal tu kita kata sunan abad, sah semayang kalau tak baca pun. Tapi kalau rukun tu macam rukun tahiyat akhir tu, kena baca bagi betul. Kena belajar. Kena nak ukur ni, ukur apa? Ukur dengan amalan. Tu yang pertama. Yang kedua, ukur dengan rasa. Ukur dengan rasa. Kita ni dengan Allah Ta'ala rasa macam mana? Rasa macam, rasa takut ke tak? Kena ukur tengok. Dah semayang betul dah. Puasa pun kita buat dah. Kita ukur tengok dengan diri kita ni, dengan Allah ni rasa macam mana? Ada rasa gerun ke tak? Ada rasa macam Allah Ta'ala duk tengok kita ke tak? Nampak tak? Kalau tak ada yang tu, kita kena cari. Kat mana silap dia? Kat mana? Bentuk kat mana benda ni supaya kita nak ada rasa? Itu maksudnya. Sebab kita ni datang Islam bukan hanya datang dengan amalan. Islam datang dengan keyakinan, datang dengan rasa. Tu kita kena belajar macam mana kita nak rasa. Sekira-kira jikalau hambamu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu, maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hambamu itu dan engkau tidak merasa marah. Nampak? Kalau kita duduk dengan kawan kita, kita sayang sangat dengan kawan kita, kawan kita buat apa kat kita pun kita tak marah. Nampak? Tak rasa nak marah, senyum ya, tak ada masalah. Kawan kita buat macam-macam kita, tapi kita sayang dekat dia. Kita betul-betul memang sayang dekat dia, kita buat apa pun tak jadi masalah. Pasal ada muhabbatin. Modal muhabbat. Rindu, kasih, sayang. Kawan kita buat apa pun kita tak marah. Macam itulah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat COVID ni, marah ke tak? Tak boleh balik kampung, marah ke tak? Tak boleh balik kampung, marah ke tak, Mandin? Mana adil? Ni tidak ada keadilan. 2 tahun dah aku tak boleh balik. Nampak? Aku jemuih lah. Jemuih bahasa orang Kedah. Jemu. Aku jemu lah dengan COVID ni. Tak habis-habis dengan COVID ni. Aku memang tension betul lah. Marah ke siapa tu? Tak lah, aku bukan marah ke Tuhan. Aku marah dekat pemerintah tu. Dan pemerintah tu siapa yang susun? Aku tak marah. Cuma aku nak bongut lah. Aku tak puas hati. Cek balik hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau ada sikap kita macam tu, ni contoh. Kalau kita ada sikap macam tu, maknanya kita ada masalah dengan hubungan dengan Allah. Pergaulan kita dengan Allah tak settle. Kita tak faham Allah Ta'ala. Kita tak faham kita ni hamba, Allah tu Tuhan yang mengaturkan. Nampak? Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kamu kena buat benda ni, kamu kena ukur. Astaghfirullahalazim, rupa-rupanya tak betul. Aku sebut begitu. Astaghfirullah, ya Allah Tuhanku, ampun. Ukur. Kembali semula. Yang ni baru kembali. Yang ni baru kembali pada Quran dan Sunnah. Balik semula, dah telajak api, tak balik belakang. Pegang balik apa yang sebetulnya. Jadi Imam Ghazali letak kat kita ni, letak satu kayu tapa nanda aras. Kita nak bergaul dengan Allah ni, seolah-olah kita bergaul dengan kawan kita. Kalau kawan kita yang kita paling kita sayang tu pun, dia buat apa-apa kita rasa happy. Dia kaya, kita happy dia kaya. Dia miskin, dia susah, kita rasa sangat kita pun susah juga. Kalau dia kaya, kita rasa dengki. Dia miskin, kita seronok. Itu bukan pergaulan yang baik. Jadi Imam Ghazali letak kayu tu. Kalau dengan Tuhan pun macam tu juga. Masa hang dapat nikmat, alhamdulillah. Awak haji, muka berseri-seri sangat ni main masjid ni. Masjid pun main awal. 1 jam awal. Pasal apa? Nak syukur pada Allah. Pasal apa dapat syukur? Hatta pusaka dapat seorang 2 juta. Kan? My time COVID. Aku geram betul lah dengan COVID ni. Nak pergi buat umrah tak boleh. Nampak macam betul ya perkataan umrah tu. Tapi hakikatnya hubungan dengan Allah ada masalah. So Imam Ghazali kata kita kena buat kayu pengukur atas diri sendiri. Jadi sekadar itu dululah, insyaAllah. Masa pun dah habis dah.
Saya memesan pada diri saya dan tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dengan satu, dengan ilmu. Tuntutlah ilmu untuk kenal Allah, untuk kenal Rasul. Yang kedua, beramallah sebanyak yang mungkin. Banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah. Banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada syafaat. Tidak. Baru ni ada satu orang post dalam Facebook kan, syirik apa selawat tafrijiyah. Pasal apa syirik? Pasal memohon langsung dengan Rasulullah. Tanhallu bihi, dia kata. Nampak tak? Kena faham lah, bahasa Arab tu bahasa Arab. Yang cakap ni kapten kapal. Hang cakap bab kapal sudah, hang cakap bab sebab tanhallu bihi. Kalau saya hurai panjang lah, saya cerita ya. Maksudnya, selawatlah ke atas Nabi SAW. Jangan takut ulama, memang kalau dia buat selawat pun, nama selawat Kamilah ke, Nuraniyah ke, selawat Fatih ke, selawat apa yang tuan-tuan boleh buat, silakan. Jangan takut ulama buat tu, memang ulama tahu berjalan dia macam mana. Ada alat yang menggunakan untuk nak buat benda tu. Yang ketiga, jangan tinggalkan Al-Quran walaupun satu ayat. Setiap hari baca Al-Quran walaupun satu ayat. Kita ni sibuk sangat, terang mana pun bacalah Quran walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dekat tu je boleh. Sambung esok pula. Esok baca wal Quranil Hakim. Nampak macam mana sibuk? Cukup. Jangan tinggalkan Al-Quran. Sekadar dulu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma anzil alaina rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaina rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma anzil alaina rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.